Sebab kadang-kadang bila saya dengar tu, saya ingat bisikan dalam kepala saya. Orang ni kan, aku dah kena gangguan ni kan. Macam tu lah. Jadi mak dia kata sekarang ni integriti ni adalah dari segi kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kalau kita tengok membawa maksud apa dari integriti ni? Kekukuhan, keutuhan, ketelusan dan kesempurnaan. Itu adalah integriti. Kekukuhan, keutuhan, ketulusan dan kesempurnaan. Itu adalah integriti. Maknanya segala benda-benda yang baik itu adalah integriti. Segala perkara baik adalah integriti. Pada perkara tentang integriti ini ada disiharkan sejak zaman Nabi Adam AS lagi, iaitu dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala sebut dalam satu firman Allah, bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah padahal dahulunya kalian mati. Mati itu maksudnya dulu belum hidup lagi, belum lahir lagi. Kemudian kalian dihidupkan. Kemudian Allah mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian pada hari akhirat. Dah mati, lahir, dah lahir, hidup, dimatikan pula, dihidupkan balik pada hari akhirat, dan akhirnya kalian akan dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan atas segala yang kalian kerjakan. Nak beritahu dekat kita, mereka juga, tapi sampai satu tahap kita tetap akan dibalas atas setiap perbuatan kita. Dan perbuatan kita ni sama ada Tuhan balas atas dunia cuan-cuan. Dakwah lah tempat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada puan pengerusi acara. Bahagia lagi dikasih Tuan Saiful Nazri Abdul Rahman, pengarah bahagian khidmat pengurusan, pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama pada pagi ini dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan hari ini saya tak betul, saya terperanjat lah tengok lawa betul rupanya. Saya tak perhati betul-betul tadi. Kena ambil gambar ni. Rasa macam dekat apa, KLCC pula kan. Kan? Cantik lah. Alhamdulillah. Tu siapa yang baca habis tu? Korang yang online ni, korang tolong tutup mic lah. Korang dengar kau cakap apa tu. Tu siapa tu? Okey. Alhamdulillah. Saya tadi bila dengar pantun tu tadi kan, indah apa? Berarak apa? Indah berbalam awan berarak berbalam petang apa tadi? Berarak di celah pepohon ara. Tinggi betul pokok tu. Sampai awan tu boleh barak kat celah pokok tu kan. Tu pantun yang diwariskan dalam internet dengan orang sambung-sambung, pijak galah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya kelak tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu.
Jangan biasa membuang masa. Masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadi hiburan. Yang berlalu usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Jadi hari ini kan semua pantun-pantun tu ada maksud lah nak disampaikan. Dan bila sebut kemerdekaan, sebenarnya kemerdekaan hari ini, apakah yang dimaksudkan dengan kemerdekaan? Merdeka itu bebas, lepas daripada penjajahan, kurungan, naungan dan lain-lain lagi. Juga bebas daripada tuntutan, tebusan, berdiri dengan sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Saya baru aja minggu lepas berceramah di penjara Kajang. Bila nak masuk dalam penjara, siapa yang pernah ceramah dalam penjara atau pernah pergi melawat lah, ada program kan, tak kisah kan. Yang kena tangkap kita tak tanya lah kan. Tapi kalau kita masuk lah dalam tu, kita handphone tak boleh bawa masuk. Handphone kena tinggal. Tak boleh ambil gambar. Ada setengah tempat tu dia bagi ambil gambar, dengan syarat ambil gambar pada belakang, jangan nampak muka banduan tu. Ini tak boleh bawa masuk handphone tinggal. Wallet pun tak bawa. Lepas tu masuk lah kena check pula ada apa-apa barang lagi. Lepas tu masuk dia tutup je pintu tu kan. Lepas tu tutup lah jeriji besi tu kan. Saya rasa aku ni boleh keluar balik ke tidak? Ini kalau tiba-tiba lah ada orang minta maaf tuan tidak dibenarkan keluar lagi dah. Contoh lah kan, ada orang buat saja yang buat macam tu kan, tak boleh keluar lagi dah. Maknanya masa tu tak ada siapa pun tahu saya dekat dalam tu. Mana dah lama tak nampak? Entahlah, dah seminggu dah. Orang buat report polis semua cari. Contoh lah kan, orang saja nak kena, manalah kita tahu kan. Banyak nak tengok movie kan. Jadi makna kata keadaan terkurung dengan tahap bila masuk dalam penjara tu luas, besar, dalam compound tu besar. Ada kilang OT, dia dekat penjara Kajang ni dia buat OT, dia bekalkan kepada penjara-penjara zon tengah. Lepas tu kat kawasan dataran dia tu nampaklah banduan-banduan tu, dia warna biru, baju warna biru, dia warna merah, ada warna kuning. Saya kata dia tengok tahun, siapa yang banyak tahun lain colour dia. Siapa yang tahun-tahun akhir dan yang banyak yang colour yang senior tu dah lah tahun akhir, baju dia selawit lain sikit dan juga gaji dia pun lain. Mana kalau dia kerja berat tu RM1 sehari, orang lain 30 sen, 5 sen. Dan tu lah tengok tahun. Lepas tu saya ada seorang pegawai bank Islam, dia ikut sama perempuan, dia diarahkan untuk pergi. Tak tidur malam dia nak pergi penjara esok tu. Saya takut kan, lantak lah kau tak boleh keluar, lantak lah. Lepas tu saya kata, dia minta sangat ni. Saya tunjuk, minta apa dia minta sangat ni tuan, dia nak melawat sangat dalam penjara. Dia bawa masuk. Saya dapat tengok lah semua keadaan dalam penjara. Rupanya penjara sekarang Alhamdulillah semua dah ada katil. Dulu tak ada. Dah ada katil. Kemudian bilik air dia pun ada dah pintu tapi separuh pinggang lah. So kalau nyangkung tak nampak lah, tapi siapa buang air berdiri nampak lah. Kan, jadi dan saya pernah pergi dekat kompleks penjara lama di Seremban. Ada satu blok lama tau, blok tu belum runtuh lagi, dia cadang memang nak runtuh, nak buat blok baru. Blok lama ni jamban pun tak ada, buang air dalam baldi. Ada bekas dia, kemudian dia punya botol air dia 2 liter tu, nak cebok pakai tu lah. Kita bilik air lambat tutup pun lain macam bau kan, kadang-kadang kan. Bayangkan ni langsung tak ada pengadang tau. Dah lah masuk. Ni apa hal mikrofon? Dia punya gema tu pasal ni ke tak? Cubaan. Dia ada macam gema apa ha? Saya jauhkan tadi takut dia tak tangkap lah kan. Macam mana? Oh ni. Oh, yang ni buat tengah sikit ke apa? Cubaan. Kan. Okey sikit kan? Susah tengok macam mana ajar sendiri ni. Itulah namanya kemerdekaan kan. Ada. Okey, terima kasih. Okey.
Jadi mereka kata macam itulah keadaan dia orang dekat penjara. Lepas tu saya tanyalah dekat pegawai penjara Malaysia ni. Saya tanyalah. Saya kan ada dalam, saya tengok drama, bukan drama Jepun ke drama Korea. Ada satu babak tu saya ternampak dekat penjara. Macam selesa betul. Memanglah dia tidur kat lantai. Memang bangsa dia orang memang tidur kat lantai kan. Tidur kat lantai, lepas tu bantalnya elok, lepas tu ada locker drawer masing-masing, lepas tu bilik air ni siap bertutup. Kan dia kata, selesa. Lepas tu kalau apa, dia ada bagi buku, ada bahan bacaan dia, ada yang nak boleh lah main game, boleh tengok TV pula kan. Dia kata memang luar negara macam tu. Tapi mentaliti rakyat Malaysia tak boleh lagi, dia kata. Belum boleh macam tu, sebab nanti dia seronok masuk penjara. Dia kata dia sedangkan yang sekarang pun dalam keluar masuk. Sekarang yang keluar masuk tu siap boleh sound pegawai tu. Pangkat saja lagi kata dia siap sound lagi pun. Kau ajar menduan tu. Dia siap sound kan. Dia siap sound. Jadi tak apa yang nak beritahu ni. Keadaan penjara kita rasa terpenjara. Sebenarnya bila kata merdeka ni merdeka apa? Adakah bebas sebebas-bebasnya? Kan? Adakah bebas dengan cara terbuka? Adakah tidak ada sekatan, maka itu adalah kebebasan? Maka macam pembangunan, adakah maju tu maju semua moden semua? Adakah macam tu? Tak juga kan? Sebab dalam kemodenan, dalam kemajuan yang kita nak capai, dalam kemerdekaan yang kita nak raih, yang kita laung-laungkan ni, tetap kita terikat dengan rules and regulation. Tidak ada peraturan dan undang-undang. Waktu Malaysia nak diberikan kemerdekaan, diletakkan syarat. Salah satu prasyarat yang perlu dipersetujui adalah menerima pakai perlembagaan persekutuan. Federal Constitution yang telah ditetapkan oleh kerajaan Britain pada ketika itu, diselaraskan oleh seluruh negara-negara Commonwealth yang pernah dijajah oleh British. Tak apa dengar. Okay, kena ulang balik ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tanyalah kan. Jadi makna kata kemerdekaan yang diberi itu bukanlah bersifat mutlak, bukan sifat hakiki, tapi semua ada sekatan dan peraturan dia. Itu sebab Nabi sebut, Nabi ada beritahu, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa maksud penjara? Ada peraturan. Bukan semua tempat dia boleh pergi, ada sekatannya. Setakat ni je, yang dia tak boleh pergi dah. Kan, duduk dalam bilik dia setakat tu je. Masalahnya bila lalu kat penjara tu, ustaz, kenal dia sama Surbat. Wah, kacau ni kan. Rupanya dia orang pendengar ceramah juga. Jadi makna kata sekatan-sekatan. Makan bukan semua benda boleh makan. Bercakap dengan pegawai tu bukan semua benda kita boleh cakap. Bukan semua kita boleh lawan. Tak boleh. Macam tu jugalah hidup kita kat dunia ni kan? Boleh orang duduk kat penjara tu kat, kalau boleh hari ni nak nasi ayam, nak kepak. Tak dapat lah. Memang kau ada pijak lah macam tu dengan pegawai tu kan. Tak dapat dah. Macam tu juga hidup kita. Bukan semua benda kita boleh makan, semua kita boleh cakap. Semua ada sekatan yang kita kena jaga. Contoh kata Abu Lais As-Samarkandi kan, tanda takut kepada Allah. Maknanya kita kena takut pada Allah ni. Tanda takut pada Allah ada 7 perkara. Terlihat pada 7 perkara. Pertama pada lisannya. Kemerdekaan ni nak cerita, kita ni takut kan. Kita ni bebas tapi ada ketakutan pula. Apa maksud? Kenapa pula kena takut pula? Sebab dari segi Islam, sebab cerita Islam ni pernah disebut dalam satu hadis qudsi. Nabi bagi tahu, hadis qudsi ni maknanya apa yang Allah Taala sebut Nabi sampaikan. Apa dia? Dia kata, sesungguhnya aku tidak memberikan 2 keamanan dan 2 ketakutan, tapi sebaliknya aku memberi 1 keamanan dan 1 ketakutan. Dah berdengung dia balik. Sebaliknya aku memberi 1 keamanan dan 1 ketakutan. Apa maksudnya? Barang siapa yang aman dariku di dunia, akan ku takutkan di akhirat. Barang siapa yang takut dariku di dunia, akan ku amankan di akhirat. Maknanya kena takut pada Allah. Prinsip ihsan terpakai pada diri kita. Kita bekerja seolah-olah kita nampak Allah. Dan kalau kita tak nampak Allah, kita yakin yang Allah nampak kita. Jadi kerja kita kalau Allah nampak macam ni, ni tak boleh ni, Allah tak suka ni. Macam ni, berdosa ni, jangan buat. Tipu claim, jangan. Overtime aku tak buat, tak apalah, tambah duit, jangan, Allah tak suka. Macam tu lah. Di ibarat macam kita naik kereta, sampai dekat traffic light tu ada countdown 129 second.
129, 128, 127, 126. Kan? Tak ada satu umat pun jam 12 tengah malam. CCTV pun tak ada. Maka orang perempuan, apakah yang akan anda lakukan? Adakah anda tunggu atau anda teruskan perjalanan? Apa dia? Orang perempuan? Orang perempuan jawab, lelaki jangan jawab. Orang perempuan apa dia? Teruskan perjalanan. Itu perempuan. Yang lelaki tunggu atau terus? Lelaki tunggu atau terus? Oh, sama dia. Dekat tempat lain lelaki at least dia jawab bergerak tunggu. Jadi nampaklah mulia sikit lelaki tu daripada perempuan. Aku bagi hint 2-3 kali aku tanya, macam tu juga aku jawab kan. Tapi kalau lelaki jawab tunggu, orang perempuan akan tetap kecam kan. Tak penat ke jadi munafik kan. Jadi mana kata kalau kita tengok itulah maksud dia, dia tetap akan tunggu. Walaupun tak ada siapa memerhatikan dia. Walaupun tak ada apa pun keadaan ni, so tetap akan tunggu. Jadi ada beberapa definisi yang nak saya kongsikan juga. Jiwa, apa maksud jiwa? Berasal daripada bahasa Sanskrit yang artinya benih kehidupan. Minda menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, akal fikiran dan daya berfikir. Kemudian akhlak, bahasa perkataan akhlaku, iaitu tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku. Etika pula berasal perkataan Greek ethos yang bermaksud sifat, karakter, sikap dan adab menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Etika punya awam, etika peguam beza. Etika seorang jurutera beza, sebab dia ada grup dia punya etika yang dah disusun atur. Kemudian amanah pula bermaksud menyampaikan hak pada pemiliknya, tidak mengurangkan hak yang lain, hak orang lain, dan begitu tidak mengambil sesuatu melebihi daripada haknya. Dan tanggungjawab pula adalah merupakan kewajipan yang dipikul oleh seseorang. Dan satu lagi, sahsiah pribadi atau personality, sebab benda tu akan disebut dalam ceramah ni. Dan kalau kita tengok dari segi hari ini kemerdekaan, negara kita sudah lama merdeka. Merdeka, tetapi apa yang merisaukan kita adalah kemerdekaan kita ni disulami dengan pelbagai masalah-masalah yang timbul, baik dari segi akhlak, baik dari segi aspek kestabilan, keamanan, kemakmuran, dan begitu juga dari segi batasan-batasan antara ras, bangsa dan juga agama dah mula disentuh, yang menyebabkan ada yang rasa kurang selesa. Jadi kalau keadaan macam tu, macam kita lah menyewakan rumah pada orang kan, kemudian tuan rumah tu pertikaikan ataupun penyewa pula ada masalah tak bayar sewa dan sebagainya, semua akan berbalik semula pada agreement. Macam tu jugalah dalam pembentukan negara. Kena cek balik apa asas daripada pembentukan negara tu. Tak boleh kata sensitif. Menyemak semula tu bukan satu perkara sensitif. Itulah yang sepatutnya semua orang kena tengok. Macam contoh, agama Islam, agama rasmi persekutuan. Contoh kan. Dan agama-agama lain bebas untuk diamalkan dengan aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan. So maknanya agama lain boleh diamalkan dengan aman dan harmoni tanpa ganggu agama-agama lain, termasuklah agama Islam sebagai agama rasmi. Contoh macam itulah. Jadi makna kata kena jagalah. Jadi orang tak boleh pertikai. Ada sebab dia letakkan agama Islam agama rasmi. Itu sebab ada peruntukan khas dan istimewa untuk sekolah-sekolah asas, sekolah agama kan, sekolah-sekolah kebangsaan. Sebab tu sekolah, sebab agama rasmi adalah agama Islam, maka adalah peruntukan tertentu yang istimewa. So tak boleh pertikaikan. Tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan harmoni. Contoh, kan ada yang hari Wesak ada nak berjalan pun kan, nak berjalan jalan kaki daripada rumah dia sampailah ke kuil tu, boleh dengan aman dan harmoni, boleh. Jangan kau jalan sepanjang highway tu, jalanlah. Jangan kau jalan kat tengah-tengah jalan raya tu. Nampak tak? Itulah maksud dia kan. Macam kita nak buat sembahyang raya kan, masjid dekat dalam kawasan tu, jalan tu sempit, so kena tutup jalan tu dan kena buat jalan alternatif untuk orang lain supaya tak menyusahkan orang lain. Macam itulah, tu maksud dia. Jadi mana kata itu dari segi ni. Tapi dari segi kerja, kita nak kait dengan kerja, macam mana pula? So makna kita boleh buat apa yang kita nak buat selagi mana
dia mengikut batas-batas yang telah ditetapkan. Dalam erti kata lain, kita kena terapkan satu nilai yang biasa disebut di pejabat-pejabat, iaitu integriti. Apa maksud integriti? Integriti ini berasal daripada perkataan istilah kejuruteraan binaan bangunan, integer, kekukuhan dan keutuhan struktur binaan bangunan. Macam binaan kita buat bangunan macam sekarang ni lah. Bangunan sekarang kita buat ni, sekarang kita buat ada pada tingkat 16. Tingkat 16 ni buat masa nak bina dulu kan, dia sepatutnya ada 18 tiang asas. Contoh 18 tiang asas yang dipiling, yang tanam dalam tu kan. Tapi disebabkan dia nak jimat belanja, ada orang tertentu tak tanggungjawab. Contohlah, daripada 18 dikurangkan jadi 16 je. 2 batang tiang yang dia tak pasang tadi, orang tak perasan pun dia tukarkan tiang biasa. Janji bangunan tegak, dan dengan penjimatan 2 batang tiang tu, dia untung beratus ribu dia untung. Contoh. Jadi bila dia dah untung kat situ, memang tu atas dunia. Tetapi di segi amanah kerja tak ada. Jadi bangunan yang sepatutnya ketahanan yang mungkin boleh bertahan, contoh dia 300 tahun, mungkin boleh bertahan dalam 180 tahun aja. Contoh dia di mana kalau ikut lah. Jadi tu sebabnya kalau dia buat projek pembinaan bangunan, dia ada projek manager, ada wakil kita pantau apa benda yang dia letak. Contoh lah kan, dia kau tim lah orang tu. Contoh, alah janganlah ni sekarang barang mahal lah, okey. Dia buat tak nampak, dia approve. Contoh. Jadi benda tu yang cakap tak kukuh dia bangunan tadi. Dan orang tu fikir apa? Tak apalah, 180 daripada 300, 180, masa tu kita pun dah tak hidup lagi, kita dah mati dah, dia kata. Nampak? Kalau orang yang tak percaya pada kehidupan selepas mati, dia akan buat macam tu. Tapi kalau orang yang percaya pada kehidupan selepas mati, ya betul, setuju. Dia orang terlupa, you all tolong silent kan, terdengar kau cakap apa ni. Okay. Sebab kadang-kadang bila saya dengar tu, saya ingat bisikan dalam kepala saya. Orang ni kan, aku dah kena gangguan ni kan. Macam tu lah. Jadi mak dia kata sekarang ni integriti ni adalah dari segi kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, kalau kita tengok membawa maksud apa dari integriti ni? Kekukuhan, keutuhan, ketelusan dan kesempurnaan. Itu adalah integriti. Kekukuhan, keutuhan, ketulusan dan kesempurnaan. Itu adalah integriti. Maknanya segala benda-benda yang baik itu adalah integriti. Segala perkara baik adalah integriti. Pada perkara tentang integriti ini ada disiharkan sejak zaman Nabi Adam AS lagi, iaitu dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala sebut dalam satu firman Allah, bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah padahal dahulunya kalian mati. Mati itu maksudnya dulu belum hidup lagi, belum lahir lagi. Kemudian kalian dihidupkan. Kemudian Allah mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian pada hari akhirat. Dah mati, lahir, dah lahir, hidup, dimatikan pula, dihidupkan balik pada hari akhirat, dan akhirnya kalian akan dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan atas segala yang kalian kerjakan. Nak beritahu dekat kita, mereka juga, tapi sampai satu tahap kita tetap akan dibalas atas setiap perbuatan kita. Dan perbuatan kita ni sama ada Tuhan balas atas dunia ataupun Tuhan simpan untuk akhirat nanti. Sebab kadang-kadang kita tengok orang tu tak semayang tapi kaya-kaya. Tengok pemain bola sepak antarabangsa tu, pelakon-pelakon luar negara, kereta dia macam kereta mainan lah, punya banyak kereta kat rumah dia. Bilik dia ada 20 bilik, masa bilik dia nak tidur situ pun tak tahu. Wah, dia duduk berdua je kan. Tak kahwin nak tu, ada girlfriend, anak 3. Bayangkan, tak kahwin, anak 3. Adakah itu masuk kebebasan kan? Tak juga. Ada orang duit banyak, ada orang anak ramai. Wah, bahagia hidup kau sekarang kan, dah 8 anak kau. Tengok anak memanglah hayat dia. Tengok anak memanglah, tapi nak tengok apa? Kau dah 8 anak kau tak bahagia lagi. Susah nak kau. Apa kau tahu nak panggil kau ni? Macam tu lah kan. Macam mana ni? Kata kata tu, wah duit kau banyak sekarang, bahagia lah kau sekarang. Duit dunia je. Wah, apa ayat kau ni? Kan? Kita pun heran tengok orang kan. Dia bayangkan duit kena curi berapa? Duit saya hilang dalam 25,000.
Ustaz, aku nak macam mana nak teruskan kehidupan saya. Ada orang macam tu. Ada orang tu, penat lah weh, tak tahulah. Kau tu harga kucing RM25,000, aku belilah gitu. Dia, orang tadi hilang RM25,000, musnah kehidupan dia. Orang tu dia beli kucing RM25,000. Mana bela kucing, kucing yang jenis boleh bercakap tu. Tak ada lah. Maksudnya dia boleh beli benda tak apa-apa dengan harga RM25,000. Itu yang bila saya borak dengan orang kaya ni kan, pelik-pelik. Dia bukan belagak tapi bahasa dia macam tu. Saya pergi ke rumah ada satu Datuk Seri tu, saya nak cerita lah kan, tuan-tuan semua kenal lah dia. Saya camah kat rumah dia, tengok rumah dia besar betul. Saya masa tu bawa Azia kan, mana aku nak parking ni. Tengok kereta, semua kereta luar negara je. Lamborghini, Jaguar, Porsche kan. Lepas tu tengok, boleh ni Jaguar, okey. Jaguar Pro 2, okey, sebelah. Bunyi macam ni kurang kan. Rumah dia besar. Hall rumah dia besar bilik kita ni. Hall rumah dia besar bilik kita ni, panjang. Lepas tu TV dia atas, TV besar tu. Macam tu lah tengok. Lepas tu bilik air dia, ya Allah, bilik air dia perfume yang mahal yang kau beli tu. Saya tak nak sebut lah sebab dia tak taja camah kita hari ni. Jenama perfume tu, jenama perfume yang kita beli, yang biasa kita tengok kat airport tu kan, letak kat toilet je untuk spray toilet. Lepas tu pergi bilik dia, ya Allah, bilik dia, kita kan letak frame biasa, dia tebuk lubang tu, letak Quran emas tu. Dia, saya tak nak sebut lah, kadang-kadang saya bagi satu clue lagi, kau bisa tahu dia. Tak nak sebut lah, tak nak. Nantilah kalau ada masa waktu minum saya sebut lah kan. Ya. Tak boleh. Lepas tu dia siap surau. Swimming pool besar. Lepas tu ada, memang kat kawasan perumahan tu memang ada swimming pool semua. Kemudian ada tempat solat, ada tempat solat muslimah, ada tempat solat muslimin, ada tempat ambil wuduk yang selesa. Sebenarnya lepas tu saya kata, agaknya mahal betul rumah ni Datuk. Tak ada lah. Masa beli dulu murah lagi. Masa tu baru 4 juta. Aku salah tanya ke dia salah jawab. Cuba kalau kita beli rumah harga 1 juta lebih lah, 1.5 juta, tolak gaji berapa tinggal? Tak ada gaji. Tak apalah, tariklah 40 tahun boleh tak? Tak boleh tak? 40 tahun tarik 50 tahun boleh? 50 tahun memang kipas tu centang kata gantung je lah, hook tu tak pasal kipas pun, dengan aircon tu tak pasal, memang beli rumah je duduk. Bang, makan bang, pergi kat dinding tu, jilat kat dinding. Tak boleh makan apa dah, dah habis dah. Itu je dia. Agaknya lah kan. Ada satu sekali kan, waktu PKPB gitu, saya ceramah dekat kompleks PKNS, bukan kompleks, dekat PKNS lah. Dia kata, Ustaz, kalau nak beli rumah ni tengah murah Ustaz, berapa? 1.6, 1.8. Kau ada akal tak cakap dengan aku macam ni? Sebab pada dia murah, sebab harga biasa 4 juta, 6 juta. Dia 1.2, 1.4 tu murah agak kat dia. Ada satu datuk tu lepas ceramah tu bagi saya makan. Cuba Ustaz rasa keropok sedap. Sedap. Memang sedap, saya kata. Itulah orang rumah saya pun cakap sedap tu. Yang kita orang beli kilang tu, pula kau beli kilang tu. Dia faham tak? Dia bukan belagak tau, tapi bahasa dia macam tu. Bahasa dia memang macam tu. Gila betul. Kita kalau sedap, kau beli banyak, bagi semua rasa. Dah lah. Tu kira habis hebat tu. Ni dia beli kilang. Pernah makan kat kedai tom yum, sedap bang, jom lah kita beli kedai ni. Tak pernah pergi macam tu. Jadi maka Islam ni menegaskan perspektif tak ada integriti. Dan begitu juga tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati, bahawasanya pada kiamat sajalah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Ketika itu siapa yang dimasukkan dalam syurga dan dijauhkan dari neraka, sungguhnya itulah orang yang sangat beruntung. Dan ingatlah, kesenangan di dunia ini, kesenangan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi makna kata kita rasa merdeka, rasa seronok sangat, hati-hati, ni kalau happy sangat ni, mesti ada benda ni. So kontrol, kawal, jangan over sangat. Jangan terlampau suka sesuatu barangkali dia tak baik buat kamu. Nak sangat kahwin dengan dia, tak kira contoh kan.
Macam tu kan, belum tentu dia baik lagi buat kita. Macam tu kan orang lelaki, saya nak juga apa nak terjadi, saya nak. Lepas tu mulalah masalah-masalah. Sebenarnya masalah memang akan ada dalam rumah tangga, cuma jangan beria sangat, serahkan pada ni. Dan dalam rekod negara kita, dalam perkahwinan ni kan, belum pernah lagi orang seronok kahwin. Orang seronok nak kahwin, seronok dah kahwin susah nak jumpa. Tanya, seronok nak kahwin? Muka betul dah kan, baru tahu lelaki tu perangai macam mana, baru tahu dulu dia bukan main melawar depan kita, sekarang melabak je kat rumah. Yang perempuan dulu kan main lagi, tarik tudung sini, adalah melambat tudung tepi tu. Sekarang sampai rumah balik mak kembang macam kodomo layan ni. Dulu kan main lawa je. Okey tak kan. Dah kahwin baju binatang. Cari habitat kan. Tak payahlah. Dan mempertahankan baju kelawar yang itulah. Dia bukan bertukar-tukar baju kelawar. Dia dah pakai malam kan dia sangkut balik kan sarung-sarung kan. Dan dah sebati dengan hidung tu. Macam tu lah. Tu cakap tadi, mana kata tu dalam keadaan kita sekarang ni, dalam kahwin, saya kata mana dia yang seronok? Saya cakap yang ramai seronok nak kahwin. Nak kahwin ni, jom lah ni, nanti datang tau. Datang, ajak family sekali. Buat kami, buat kat PSCC. Wah, PSCC sebelah PSCC. Kita pasang kemah tepi dia sikit-sikit. Okey, tak kisahlah. Dia jadi seronok sebelum kahwin kan. Lepas tu bila dah kahwin, macam mana kahwin? Okey. Ya. Tu kan, sebenarnya kita ni nak happy tu simple je. Letakkan pada family pilih. Macam wah, macam tu tak ada, susah Ustaz. Semua dah ada pilihan dia. Susah nak jumpa sekarang ni. Yang kahwin kerana Allah ni susah kan. Tanya sekarang nak kahwin, mak bising. Masa bila mak tak bising, memang kerjanya bising je. Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin ni, bila kau nak beranak? Bila beranak, perempuan anak kau. Bila anak lelaki? Dapat anak lelaki, beranak je kerja kau. Salah pula beranak tu. Mak memang macam tu. Kenapa nak kahwin? Umur saya banyak dah, mam, bila lagi nak kahwin? Fikir umur. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin lah. Dengan saya je belum kat department. Saya kahwin lah. Yang seorang kenapa nak kahwin? Geram tengok dua perempuan. Susah nak jumpa lelaki yang kahwin kerana Allah. Biasanya yang kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab dia dah tak ada alasan lain kan. Itu alasan yang ada. Oi, minggu ni teruk betul lelaki kena balon. Minggu ni teruk betul. Macam hilang nilai kemerdekaan. Ini semua abang Tesla punya pasal. Saya nak pesan lah, orang yang kalau dah berpoligami, kalau rasa-rasa kita ni bukannya bagus sangat, ada kelemahan, tak usah share-share dengan orang. Lepas tu kau keluar statement pula, nak mengajar orang. Sebenarnya mesti ni berapa hari saya mengajar. Siapa gajar kau macam tu? Adil dalam Islam ni bukan ikut selera dan nafsu. Adil dalam Islam ni adalah meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Tu kena faham. Lagi cakap lagi bangang tu. Lepas tu yang tanya soalan pun tak kena, yang menjawab soalan pun tak kena, bagi pandangan pun tak kena. Tak usah. Jangan. Tu ya. Isteri pertama untuk apa? Dihargai. Yang kedua untuk dicintai. Tak kecil kata yang pertama tu tak boleh, tak berhak ke dicintai. Hanya hargai saja. Susah senang sama-sama kan. Tapi nombor dua tu boleh dicintai. Jangan kau hargai, kau cinta je, jangan hargai dia. Habis nombor tiga, kecil tidak yang aku ni nombor tiga ni. Untuk dia apa? Untuk dia apa-apakan dia kata. Yang keempat, tak ada tu sebab jangan keluar statement kalau rasa-rasa anda tu tidak mempunyai cukup autoriti nak bercerita.
Kan? Saya pun tak berani cakap yang pertama tu untuk apa, kedua untuk apa. Tak berani kita. Kan? Yang ketiga untuk apa, yang keempat untuk apa, yang standby untuk apa. Ada standby pula kan, mana tahu. Tapi memang betul tu saya kata tadi. Tu cerita sikit lah. Secara kita berfikir sebenarnya. Kan? Tu sebab fikir dulu sebelum cakap. Tak nak tunjuk kau sembahyang subuh berjemaah, nak tunjuk kat orang. Tak tahu lah bukan orang Malaysia, orang mana dah. Contoh mana kata, dan satu lagi disebutkan dalam satu riwayat macam mana malaikat Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, kata tu pesan kat kita ni lah, hiduplah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa saja, kerana sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiganya, perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas dengan setiap apa yang kamu lakukan. Jadi mana kata dalam hidup kita ni merdeka juga, tapi kena hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Macam hari ni kan, ada orang tak ada nama tapi datang juga. Contohlah, tak ikut peraturan. Bolehlah, nak sangat ni. Siapa yang nama tak ada tapi datang? Jangan kan? Berdebar dah. Oh, semua tak ada nama. Macam patutlah semua nama aku tadi. Dia kata okey kan. Tak adalah, kadang ada orang tu dia dah sedarai nama yang sebab bilik terhad, hanya berapa puluh orang aja boleh datang kan. Tapi nampaklah tadi you all makan pun selera tengok. Saya tengok boyo saya tak perasan lah view luar tu, ingatkan macam wallpaper. Punya pemandangan memang cantik bertuah you all pejabat kat sini. Baguslah kerja kan. Dan pagi ni satu slot yang sangat menggembirakan. Ceramah pagi ni slot yang sangat menggembirakan. Sebab maknanya tak payah kerja kan. Sebab bosa kau lah kau kan. Macam taklah sampai tengah hari kan, apa tu makan aja. Tak adalah gurau ya. Jadi makna kata sebenarnya kita dapat ilmu. Itu cerita tadi. Jadi buat apa juga kita akan dibalas. Maka hidup kita ni, cerita kemerdekaan, nak memahami konsep kemerdekaan ini adalah mengerti nikmat kemerdekaan ini adalah kita menerima kemerdekaan tu. Kita merdeka, tetapi kita tahu ada peraturan, bukan yang boleh suka hati. Kan 7 perkara tadi, Abu Lais As-Samarkandi kata takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Maknanya hidup tapi jangan lupa takut pada Allah. Kan tak ada. Kalau kita takut ke Allah atas dunia, insya-Allah aman lah akhirat besok. Takut yang pertama apa? Terlihat pada apa? Pada lisannya, percakapan dia. Kadang-kadang dekat pejabat bangang dengan muka kan. Tapi bila dia menulis dekat media sosial, tak cukup tanah. Semua orang dibalun dia. Tak guna punya bos. Tu bos human resource tu. Contoh. Contoh. Aku menyampah betul dengan Cik Saipul. Contoh. Macam good aja. Orang pantai dia. Tak, dia dekat luar depan. Assalamualaikum Cik Saipul. Cik Saipul sihat. Ramai di depan. Tapi bila menaip, tadi kita kena faham, para ulama telah berpandangan bahawa sesungguhnya apa yang kita tulis itu dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. So cakaplah yang baik-baik kan. Sekarang ni macam-macam lah trend budak-budak sekarang kan, semua nak ikut. Dulu trend ambil gambar macam ni, semua macam tu. Kita masa zaman sebelum ada media sosial kan, bergambar kat mana? Tiang LLN, kat public phone kan, tu style orang lelaki dah tu kan, dengan kawan-kawan dekat tiang elektrik tu habis macur dah tu. Tiang elektrik carinya kan, dulu kan dekat tepi jalan kan, macam tu lah. Lepas tu dah media sosial ni dia lain sikit. Lepas tu suami isteri pegang tangan dekat handbrake. Kaulah segalanya. Aduh. Tak, dia trend dia. Ya, satu trend ada sekali tu, lepas makan ambil gambar pinggan dia dah sudah tu.
alhamdulillah rezeki hari ni. Baru ni saya dekat rumah tak macam mana anak saya seorang tu, dia cakap, dia kan kita cakap kalau kita puji, apa gila dahsyat lah kita, dia tak, anjay. Sekarang ni ada pula anjay dia kan. Rupanya dia daripada anjing tu dia nak kutuk tak kutuk, tapi dia upgrade kan, dia nak anjay weh. Kalau dulu per kan, orang cakap per itu memang power lah kan. Tak, macam dulu seluar kalau sekerat tu panggil seluar apa dulu? Steng. Saya sebut steng kena, saya tak faham. Semua gelak, mana nak sebut steng dah bang. Oh Mas cakap, orang tak sebut steng dah, orang sebut short dia. Sekarang dia tak sebut steng lah. Kau tak tahu ke? Keluarlah pada zaman kau dah. Dia boleh tanya, habis sebut apa? Memang dia sebut short sekarang. Short aja, sedangkan short ni seluar pendek. Kita steng ni separuh sampai lutut je. Yang bestnya ramai orang pakai short, pakai steng tu, nak ambil gambar dengan Samsul Bab, memang kena lah. Ustaz ambil gambar boleh? Lawas luar. Satu lagi lelaki pakai gelang ni. Lelaki pakai gelang, lepas tu pakai rantai. Memang kena lah ambil gambar dengan Samsul Bab. Lawas gelang kau. Kau ada pernah tengok tak ada suasana ni dekat zoo ke mana tu? Tak apa hal entah tangkal koncing malam ke apa tahu lah. Itu semua lah tu. Kan dulu kan bangun siang kan, sidai tilam kan. Sidai tilam mana koncing malam tadi tu. Tu yang dia pakai tangkal kat tangan tu. Laki yang pakai gelang buka-buka lah. Janganlah buat panggil macam tu. Orang dah lama merdeka, kau tak merdeka lagi. Mereka ada pada tangkal koncing malam. Pertama, so apa yang kita tulis yang baik-baik. Alhamdulillah hari ni telah mendengar perkongsian daripada SD Syamsul Bab. Dia kalau sebaiknya saudara Syamsul Bab, SDR, senior doktor. Saudara Syamsul Bab, SSD. Ustaz Syamsul Bab, USD. Mahal, takut tak boleh bayar. Memang mahal ni. Tak adalah. Jadi mak dia kata, ada dia. Alhamdulillah perkongsian hari ni mengingatkan kita tentang betapa sesungguhnya kita mungkin boleh merdeka, tapi kita kena ingat batasannya. Oh macam tu lah. Yang tak jaga batasan tu jadi masalah. Tu macam perkahwinan kan. Saya cerita perkahwinan tadi, ambil sikit kan. Ada 3 masalah orang sebelum kahwin. Bukan kata dah kahwin, sebelum kahwin lagi dah masalah. Pertama, tak mampu. Tak mampu ni pula kita bagi kepada 2. Pertama, tak mampu dari segi keuangan. Kedua, tak mampu diri. Dan yang ketiga, ikhtilat. Apa maksud 3 masalah sebelum kahwin ni? Pertama, tak mampu keuangan, tak ada duit, tak boleh nak kahwin, tapi dimampukan dengan personal loan. Isunya personal loan pula buat pinjaman bank yang konvensional, yang ada interest, dan dengan duit itu membina rumah tangga. Banyak masalah nanti. Itu pertama, tak berkat itu ini, makan minum, mula rumah tangga dengan itu. Duit akad nikah, duit interest. Contoh kedua, tak mampu diri. Apa? Tak mampu, kemampuan diri dia untuk berkahwin tu tak boleh. Dia dari segi tak mampu ni bukannya kemampuan zahir, batin ni tak semestinya yang gitu-gitu tu. Batin ni termasuklah kemampuan mendidik agama. Itu batin. Nampak tak? Bagi nafkah zahir dan batin pada isteri, termasuk juga bagi didikan agama pada isteri. Itu tak mampu. Macam mana? Nampak? Dan tak mampu tu termasuk juga yang panas baran. Tak mampu kawal diri, maka dia tak layak kahwin. Panas baran, nak bunuh orang, nak sepak orang, pukul orang. Berapa ramai nampak elok kat rumah, tangan cepat menampar, memukul, menyepak. Itulah manusia paling dayus dalam dunia sebenarnya. Pukul isteri ni, pukul anak-anak, pukul anak mendidik lain. Hari ni pukul mati pula tu. Heran kan? Heran. Dan yang ketiganya ikhtilat. Sebelum kahwin tak jaga hubungan.
Bukan kata dengan tunang dia saja. Sebelum dia bertunang tu, sebelum dia kahwin tu, lelaki memang tak jaga. Dah on dah dengan lelaki lain. Yang lelaki pun dah on dengan perempuan lain. Jadi makna kata, lepas tu kahwin. Masalah. Lepas tu dapat tahu pula. Itu sebab sekarang dah ada paturan. Tak boleh. Nampak paturan? Nampak, ada paturan. Semua hidup kita ada paturan. Tak boleh lagi. Tu apa yang kita tulis dianggap sebagai apa kita cakap. Tak boleh disebut honey, dia, link, be, yang. B, tolong potong sikit. B, tolong siapkan kerja ni boleh tak? You, boleh tak datang beli ais sekejap? I rindu lah kat you. Wahal dia nak bagi, wahal niat bos ni nak bagi file je. Kan, dia datang bilik air jap, lama tak jumpa you, rindu pula. Lama tak peluk you. Wahal tak pernah peluk pun. Bagus tak ya tu? Tak bagus. Dan kita pula sebagai anak buah kena balas, tapi takut nak balas. Sebab apa? Dia bos. Kan balas kan takut jadi apa-apa. Tak boleh, kena balas. Bos ni tak tolong satu perkara boleh tak? Bos tolonglah jangan mesej macam ni lagi bos. Kenapa pula? Bukan apa bos, kalau bos mesej macam ni, maknanya bos tak hormat kat mak ayah saya, bos tak hormat kat suami saya, bos tak hormat kat saya. Dan kalau mak ayah saya, anak-anak saya, suami saya baca, apa perasaan dia? Oh, suami you tak ada je hari ni. Okey lah, boleh kita tidur sama malam ni. Ada ayat macam tu. Tu belum cerita lagi yang hantar video-video, hantar gambar-gambar bukan-bukan. Suami kalau jumpa benda tu, apa jadi? Dalam 50 suami tuan-tuan, seorang je yang kita jumpa, menurut kaunselor ni, seorang je jumpa yang boleh sabar, yang boleh faham jelas dengan penerangan isteri dia. Kebanyakannya memang masalah dah rumah tangga lepas tu. Sebab mesej hati-hati, jangan biar. Delete boleh delete, tapi delete kita tak mengekang benda tu berlaku. Sebab contoh, berapa boleh lah malam ni tidur sama, benda tu tergantung. Dan benda tu tergantung, kebetulan memang suami tak ada, suami terfikir, adakah orang tu datang rumah ke, dia keluar ke, dia dah terbayang macam-macam suami ni. Setan mula bisik, jangan-jangan dia tak. Habislah. Nah, contohlah, tu sebabnya kena hati-hati. Ikhtilat tak jaga, kena jaga. Kemudian yang kedua, selain daripada lisan, tu sebab taib ni taib benda yang baik-baik, kongsi benda-benda baik. Kedua, terlihat daripada mata, pandangan mata, pandang yang baik-baik. Kita boleh pandang yang baik-baik. Pandang apa dapat pahala? Pandang suami dapat pahala, pandang mak ayah dapat pahala. Pertama pandang mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada Ustaz, ziarah kubur jauh tak, kirim kan doa. Allahu Akbar. Siapa tu? Tolong cek sikit siapa yang suara tu. Kemudian kemudian tengok apa? Tengok muka suami, tengok muka isteri, dapat pahala. Pandangan wajah menggembirakan. Kan? Pandang muka suami dapat pahala. Pandang muka isteri dapat pahala. Kan? Peluk lagi besar pahala. Yang tak ada suami, tak apa, carilah. Carilah yang apa. Mak ayah dah ada tadi, peluklah mak ayah. Kan? Mak ayah pun tak ada, suami pun tak ada, tak apalah. Nak buat macam mana? Peluklah bantal yang ada. Aduh, kasihan. Sebab saya selalu sebut, dalam hidup kita ni ada orang jabatan ni pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang jabatan dia panjang, dapat jodoh tapi terbaik. Ada orang langsung tak ada jabatan sebab Allah bagi peluang dia berbakti pada kedua ibu bapa dia. Ada orang jabatan dalam pendek, banyak kali pula tu, itu pun rezeki. Kena faham. Yang faham lah, tak faham sudah macam tu lah ya. Macam tu. Jadi yang kedua tadi maknanya pandang muka suami, pandang muka isteri. Kemudian yang ketiga, pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala, pandang dan baca lagi besar pahala, pandang baca faham lagi besar pahala, pandang baca faham dan buat lagi besar pahala. Kemudian yang keempat, pandang Kaabah dapat pahala. Kalau kita kat rumah tu, sebab orang tu dulu balik pada umrah, pada haji, dia akan beli frame gambar Kaabah tu, dia lekat. Jadi bila nampak tu pahala, tengok, pahala. Apatah lagi kita sekarang ni tengok live. Ya Allah, kebanyakan kita tengok apa, orang tawaf biasa je lah, tengok lain. Kita tengok orang tawaf, dekat situ lah kan abang, yang kain abang terlucut tu. Dia kata kan, bayangkan abang kita pusing kat sini. Orang dulu-dulu lain, orang dulu siap boleh mengaji depan Kaabah tu, dia rindu sangat tu.
kan? Jadi pandang Kaabah dapat pahala. Jadi mata kita pandang yang baik-baik, kan? Okay. Kemudian yang ketiganya dari segi hati. Hati ni jangan bersangka buruk. Hati sentiasa ingat benda-benda yang baik. Jangan kita berprasangka. Dengar cerita pada orang, dengar siapa tu macam tu. Ya, aku tak sangka betul dia macam tu ni. Terus dia tu sangka. Ingat Abu Lais As-Samarkandi kata, bila datang orang bawa cerita, terus buat 6 perkara. Pertama, jangan terima, kesaksian tak cukup. Kedua, jangan berprasangka. Kerana surah Al-Hujurat beritahu, sebahagian berprasangka adalah dosa dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Itu kedua. Yang ketiga, hendaklah kita mencegahnya. Hendaklah kita mencegah. Mencegah kenapa? Mencegah sebab benda tu dua-dua kesannya tak baik. Kalau betul jadi mengumpat, kalau tak betul jadi fitnah. Kemudian jangan pula kamu mencari-cari. Yang keempat, mencari-cari kesalahan orang lain. Betul ke dia tu? Tak tahulah, tak apa. Aku kenal abang dia, nanti aku tanya. Apa hal aku update dalam grup? Update dalam grup. Kemudian yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Sebab apa? Sebab akan menyebabkan kita masuk dalam neraka. Dan yang keenam, bila kamu dah benci, janganlah kamu ulang perbuatan itu. Tak tahulah dengar-dengar dia cakap macam ni, tak tahulah betul ke tak. Kau rasa macam mana? So kita ulang pula perbuatan tu. Jangan buat. Jangan buat. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah perut kita. Kalau takut pada Allah, jangan benarkan perut kita menelan benda-benda yang haram. Kadang nampak air ni halal lah, tak ada pun kata alkohol ke, mabuk ke, memabukkan ke, ada unsur-unsur arak ke, tak ada. Dia air kosong. Tetapi dia boleh jadi haram kalau sumber yang digunakan untuk membeli air itu adalah daripada sumber yang haram. Itu sebab carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi pesan, barang siapa membenarkan perutnya tu diisi dengan benda-benda haram, benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, dan saya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama mana benda-benda haram tu ada di dalam perutnya. Bayangkan melaknat tu yang hidup tak tenteram, banyak masalah tu, kena hati-hati. Kemudian yang kelima, pada tangannya. Tangan ni banyak bantu orang, kena tolong orang, kan? Banyak buat kebaikan. Kemudian yang keenam, pada langkah kakinya, melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Pergi ke tempat yang baik, jangan pergi tempat-tempat yang tak baik. Dan seterusnya yang ketujuh, terlihat pada ketaatannya pada Allah dan Rasul. 7 ni. Jadi hari ni kita dah tengok, dalam kemerdekaan kita ni nak jaga kerja kita dengan sebaik-baik mungkin, bekerja dengan baik. Apa antara yang kena ada? Yang pertama, kita kena jujur. Jangan tipu klaim. Klaim tidak menambah pendapatan. Betul tak? Klaim tak tambah pendapatan. Dia hanya cover sebahagian daripada apa kita dah belanjakan. Kita pergi buat overtime, hanya boleh cover 1/3 gaji je. Kalau mileage ikut kelayakan, betul lah kita isi minyak, kita apa semua, tapi bila claim balik hanya dapat berapa persen je kita dapat. Dia hanya menambah pendapatan pada orang yang tak buat tapi claim. Itu memang tambah pendapatan, tapi tak berkat. Dia mengundang mudarat pada kehidupan dia. Kita nak pergi kursus, maklumlah kan, tu saja kan. Kerja kat prison ni kan. Silakan tak pergi kursus. Well, macam mana saya Putrajaya? Wah, HQ. Orang tu cakap, dahsyatlah you, kan. Sekali duduk hotel dekat mana? Wah, kelayakan. Wah, kita pegawai mungkin lah, saya bukan nak cakap lah, mungkin ada kelayakan kita kan dekat bahagian kolom tu, sewa rumah, sewa lodging, rumah tumpangan, hotel. Kan? Kelayakan kita RM80. Mana datang hotel RM80? Kan? Melainkan Oyo. Dapat lah kan. Kalau kau pergi yang hotel-hotel yang conference tu pula semua hotel standard. Yang ada bathtub, ya, bilik airnya lebar daripada katil, kan. Yang kalau kau mandi kau terperanjat, loh nampak katil, rupanya cermin jenis gitu. Kan? Kadang-kadang terperanjat dengan diri sendiri, tak tahu kan. Woi, nampak luar, dia katakan. Kan. Jadi harga hotel tu semua 2 hotel lebih, tapi kita nak selesa, nak cepat pergi kursus, kita duduk juga hotel tu walaupun klaim hanya lepas RM80 je, melainkan dengan kebenaran ketua jabatan dia luluskan juga walaupun dia melebihi daripada kelayakan kita. Okeylah, pulanglah kat dia kan. Jadi itu sebabnya saya kata tadi, mana kata kita buat apa yang boleh saja, jangan buat apa yang tak boleh. Tipu klaim,
Lepas tu jadi pendapatan, lepas tu belanja kawan, bagi anak bini makan. Tu banyak masalah. Kenapa lah anak aku ni? Bini degree, suami degree, anak bangang melantun-lantun. Apa bodoh ni tolan budak ni sampai tak faham belajar kan? Betul tak? Dia tak benar kena beli. Lepas tu banyak je masalah. Bini tak dengar cakap, melawan, menyawap, tetap menyawap. Perempuan ni heran betul. Yang lelaki ni kejap-kejap ni, kejap-kejap perempuan sana, kejap perempuan sini. Yang lelaki ni kan, dia mula dah kan, dia penggila ni messenger dengan perempuan-perempuan tertentu. Akum askum semekom ukslam kan, apa khabar buat apa tu, buat apa tu, dengar ceramah semua sep ceramah SP sep ceramah. Siapa ceramah? Semsel debat sama aku begini kan. Macam tu lah kan, punya lah kan. Lepas tu you dah kahwin belum? Ya dah kahwin belum? Sebab kawan lama sama mesti dulu. Tengok gambar dah lawa pula, mesti dah kahwin belum? Jawapannya daripada you. Jawapan daripada you. Rupanya memanglah dulu dia rapat untuk universiti. Dia kata, kenapa you belum kahwin? Call pula, kenapa you belum kahwin? Jawapannya daripada you. Dia cakap, you lupa kita balik college 13 September 2020. Masa tu kat bawah pokok ketapang tu you janji apa? You cakap you takkan kahwin melainkan dengan I. Lah, you ambil serius ke cakap I tu? Pada you mungkin tu main-main, tapi pada I itu satu hakikat yang I pertahankan. Drama sangat kan? Ya, betul. Bila dah cakap macam tu, boleh tak kita jumpa buat kali terakhir? Baguslah kan nak settle, betul tak perempuan? Jumpa buat kali terakhir untuk settle kan? Betul tak? Tak. Boleh, sebab suami kita bawa kita sekali. Boleh? Boleh ke tak? Tak boleh juga. Tak boleh. Terus saya jumpa lah bang. And kan right now. Bila jumpa kamu dah lah. I seboleh ni tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga you. Suami tu langsung jadi Jaludin Hasan. Well, you tidak dikatakan mengganggu rumah tangga I. Jadi ni. Tapi itulah, bukan semua lelaki seperti Emil, dan bukan semua wanita sesuci Khalid. Aku tak tengok orang share dalam TikTok. Tak, tu cakap tadi, sebenarnya saya kena lakon dengan biar orang faham. Jangan, bukan semua benda kita boleh buat. Kena hati-hati, jujur. Jujur. Makhluk paling jujur adalah menurut kajian lelaki. Menurut kajian makhluk paling jujur lelaki. Nyaut, tetap nyaut. Nampak? Semua orang lelaki ni dia ujian dia besar sikit sebab dia selalu ditanya soalan ni susah. Betul ke saya dah gemuk? Macam mana nak jawab soalan tu? Kau orang tak boleh ukur sendiri. Kenapa kau perlu tanya pandangan suami kau? Dulu sikat rambut dengan betul tudung boleh sebelah-sebelah. Yang lelaki sikat rambut sebelah. Sekarang cepatlah. Takkan kau tak faham? Dulu boleh masuk bilik air serentak. Sekarang keluar. Takkan kau tak faham? Secara sentimeternya kau dah melebar tau. Dan apa juga yang kita jawab, hati-hati. Kau jujur kau kena. Betul ke nak gemuk? Gemuk pun abang sayang. Mana betul lah gemuk. Kau gemuk, kau salahkan kita kenapa? Ataupun betul ke saya dah gemuk bang?
Ini bukan gemuk, ini namanya kurang kurus. Sama lah tu, salah juga. Bang betul saya gemuk. Orang buta je cakap kau gemuk. Buta orang tu. Ya ke bang? Ya, kurus tadi. Iya. Itulah. Macam tu juga. Dalam hati ni Tuhan ni lah tu. Dulu kau baring atas katil tak ada bunyi sekarang. Kau tak fikir? Allahu Akbar. Tengok. Dia nak tahu orang perempuan ni senang je. Dia punya reaksi badan dia betul tu. Dia akan tepuk kawan dia. Dia akan tepuk kawan dia ataupun dia cubit kawan dia. Dia tu lah. Tak apa perangai. Dia tahu macam tu. Tu sebabnya tak kisah. Dan lelaki dan perempuan sebenarnya istilah dalam bahasa Jawa sebut tu yang paling penting adalah reciprocal process. Saling lengkap melengkapi. Tu yang penting. Jujur. Kedua, amanah. Kerja amanah kena jaga. Jangan tipu-tipu. Pergi ke pejabat, duduk dan diam. Jangan kacau mama. Jangan kacau mama saja. Jangan apa. Putrajaya, mama. Kampung mana ada engkel? Kampung mana Sungai Pelek? Rambau. Alah, mama. Nampak? Masa dia mama cakap baby tu, nenek kat dapur. Nenek. Kampung-kampung lah, hamak tu panggil. Hamak ke ibu ke umi tu boleh lagi lah. Yelah, tak apalah. Yang penting ada gelaran. Mama-mama lah. Putranya yang prising. Tiba-tiba kat Negeri 9 tu ada satu taman tu, dia pun pakai prisin kat lorong tak berapa banyak, sibuk prisin. Nyampah aku lorong cakap lorong 3, yang ketiga daripada depan. Kau jumpa lah rumah dan tu. Apa susah nak? Prisin kan, macam tu lah kan. Duduk dia diam, jangan kacau mama. Nak ambil kertas on selai, nak ambil pen on sebatang. Kertas pen semua pejabat punya. Habis sama mana. Kalau benda kecil tak boleh jaga, bagaimana nak menjaga negara? Inilah isu dia. Saya ulang. Nak contoh. Betul. Tak, amanah kena jaga. Kalau benda kecil tak jaga, macam mana nak jaga negara? Betul lah tu. Macam mana nak jaga amanah lagi besar? Macam mana? Tak boleh jaga. Kan? Apatah lagi tipu benda-benda lain. Guna masa photostat untuk photostat IC anak untuk tujuan sekolah peribadi, mana boleh? Tak apa, saya letak 10 sen. Kita ada satu mesin photostat tu, kita boleh makhaskan untuk tujuan peribadi. Kita masuk 10 sen, 2 sen. Karen tu, elektrik tu bukan kita punya, haknya untuk pejabat ni. Dia kata, dah jawab pergi. Pergi photostat kat luar. Tu belum cerita ni, pembekal Cina datang hantar klaim. Dekat-dekat air Cina kau tanya, tak ada limau ke tahun ni? Apa masalah kau? Mati kau tak akan limau tu. Ni saya pesan sangat-sangat, jangan minta. Kita kawan-kawan mah, kau jangan dengar ayat tu. Dekat luar boleh lambak satu kotak baru RM5-6 Kenapa kita nak jatuhkan maruah kita serendah itu? Tak usah. Jaga amanah. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Mati kena baham harimau, steady lah. Macam mana dia mati tu kena baham harimau? Besar ke harimau tu? Besar jugalah. Ni kena gigit anjing, lumpur langsung mati apa benda Nampak tak? Ketiga, apa nak kena jaga? Jaga ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Kita satu pejabat, satu departmen, satu tim. Berapa banyak agensi-agensi kerajaan bila saling menjatuhkan, akhirnya jabatan tu dah tak ada dah. Combine, dia mergekan jabatan dengan jabatan, hilang nama jabatan dia, hilang identiti dia. Pertama, jangan tamak, kongsi tak apa. Faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham tak? Faham. Setuju tak? Tak. Cuba sangka baik hidup ni, tak boleh ke? Maksud saya kongsi ni, kalau ada benda baik yang kita dapat dari ceramah ni, share dengan orang dalam media sosial. Ada makanan yang kita boleh makan, tak boleh habis, share dengan kawan-kawan. Saya tak cakap tentang lain.
Jangan tamak, tapi kongsi benda-benda baik. Kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Sombong kereta baru. Oh, dulu saya kerja KL, sekarang KL Putrajaya. Tiba-tiba tak sangka tiba-tiba ada Putrajaya. Lepas tu apa? Rumah cantik gila. Aku kalau boleh nak buat rumah macam tu. Rupanya ada rumah lagi besar pada rumah tu sekarang ni. Lebih cantik daripada rumah tu. Pergi dekat JB, berapa ramai lagi, berapa banyak lagi konsep. Lawa betul. Kat Putrajaya tak ada pagar pun. Pagar pun tak ada. Gila rumah ni tak ada pagar weh. Dia letak pokok je. Macam tu. Orang tak pernah sampai ke bandar. Macam tu lah. Dia nak sombong dengan apa? Kedudukan. Dia nombor 1 kat pejabat tu. Nombor 1. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid. Satu pencen. Sampai masa pencen. Betul tak? Saya nak sombong apa? Penyanyi tu punya hebat menyanyi, tarik sampai ke langit not dia. Tiba-tiba masuk ke Gafar Kanzah, minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Kalau dia paksa kat tarik not ke langit dengan diri ke langit. Dulu berlakon jadi hero, tiba-tiba berlakon jadi tukang kebun. Dulu berlakon jadi heroin, muka dekat muka surat tengah URTV tu. Bila buka dekat kat dinding ada poster. Sekarang berlakon jadi bibik, saya cakap Indon ni. Punyalah tak ada job dah. Betul tak nak cakap apa? Sampai masanya. Sebab kita nak sombong dengan apa? Allah, zaman dia tu akan berlalu. Kan saya kata tadi, masa berjalan lepas selalu tadi. Tak usah nak sombong-sombong. Dan saya dulu ada jawatan sebagai pengarah undang-undang dan penguatkuasaan. Itu kan saya faham. Denyut nadi penjawat awam, saya faham. Saya jadi pengarah undang-undang. Sampai masa saya dekat pesara. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel. Oh yo, dapat lah. Tunjuk dekat hotel tertentu. Ni yang boleh simpan lah, dekat tu simpan lah. Saya tak pakai begini. Bayang tu boleh cakap dulu. Tak semua hotel pakai. Macam mana? Tu yang kita kecewa kadang-kadang kan. Sabar. Bagi menghargai jasa penyawat awam, diumumkan senter kewangan sebanyak RM700. Ahli parlimen tu happy dia. Cuba kalau kat allowance dia kita bagi 700, tengok je. Nak tak jadi wakil rakyat dia. Kita kali terakhir dapat sebulan gaji pada ketika zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri kali pertama. Kita kali terakhir dapat setengah bulan gaji zaman Tun Abdul Ahmad Badawi jadi Perdana Menteri. Selepas pada tu Kementerian Kewangan dah tak jumpa angka lain selain pada 500. 500. Tiba-tiba ada seorang budak pakai baju Melayu warna merah sepasang tegur dekat PWTC. Dah sampai masanya bagi sebulan gaji tu. Akhirnya diumumkan lulus masa tu, bagi setengah bulan gaji. Kalah pula, tak sempat bagi. Jadi 500 balik. Aduh, lepas tu 150 kan? 150. Bayangkan tu. Cubalah fikir. Kan? Kalau korang dapat 700, yang besar ni separuh daripada tu. Bayangkanlah, betul tak? Dia orang tak dulu. Ingat tak? Tanya orang yang dah lama kerja kerajaan, dia tahu. Hari Jumaat, belanjawan. Diam. Nak umum ni, diam. Nak umum, diam lah. Weh, nak umum ni. Sebulan, Alhamdulillah. Duit baju sekolah anak, weh. Ya Allah, nak buka sekolah ni. Ya Allah, nak raya, semua boleh simpan duit. Saya gayakan balik keriangan penjawat awam sebelum daripada bonus tinggal 500 dan 700. Dan saya tak kisah rakaman ni di-share kepada Kementerian Kewangan. Bagilah keriangan balik pada penjawat awam ni. Sekarang tak rasa apa dah. Bila interview, kenapa nak kerja? Kenapa nak kerja kat sini? Kerja kerajaan. Kenapa? Terjamin. Kenapa terjamin? Boleh buat loan. Itu je lah tinggal. Dulu dapat bonus. Saya tak tahu dapat bonus. Insentif kewangan. Dengan ini saya mengumumkan pada tahun 2024
Semua penjual awam akan diberikan sebulan gaji dan allowance kritikal disebabkan cobaan dan dugaan yang datang kepada seluruh rakyat Malaysia. Penjual awam kita naikkan allowance kritikal sebanyak 50%. Dan juga imbuhan tetap perumahan dinaikkan sebanyak RM300 menjadikan daripada RM300 kepada RM600. Dan begitu juga untuk memantapkan pendidikan dalam negara kita. Saya umumkan kita hapuskan skim pinjaman buku teks mulai sekarang dan kita gantikan dengan skim pinjaman tablet. Yang mana tablet kita akan isikan dalam tu siap install buku teks untuk kemudahan setiap pelajar. Tak perlu bawa buku banyak-banyak, dalam tu dah ada buku teks. Dan guru-guru, sabar belum habis. Dan guru-guru boleh nak upload latihan kepada para pelajar. Okey kelas, jangan lupa buat latihan yang dalam folder nombor 3 sebelum tengah malam, email kat cikgu. Dan saya minta Kementerian Penerangan berbincang dengan SKMM sebagai masa selewat-lewatnya Jun 2024, selesaikan segala masalah wifi percuma untuk semua kampung taman-taman perumahan supaya rakyat Malaysia dapat menikmati hasilnya. Tepuk sekarang tepuk. Baru betul. Wifi percuma sebab sekarang tiba-tiba macam itu kan, tiba-tiba kan kita mau online kan, PDPR, cikgu mengajar, maka nak keras cikgu tu bal. Wah betul lah. Tak, daripada kita bayar, kenapa masjid-masjid boleh buat wifi percuma, daripada pejabat-pejabat boleh buat wifi percuma, kenapa tak kita wujudkan wifi percuma untuk rakyat semua? Untuk mudah kan. Budak-budak tak payah lagi bawa buku banyak, buku teks, semua online je. Sekarang semua e-book aja. Kan kita dah nampak dah 2-3 biji kereta dah mula terbang dekat. Kan kau kat sini boleh nampak lah kan. Kita dah negara maju, kau tak nampak ke? Jadi maknanya at least tu wifi percuma tu kena bagilah tu. Itu kalau saya. Jangan terkejutlah kalau minggu depan aku akan sumpah jadi senator. Saja. Gurau tuan-tuan. Ya, yang penting kita jangan sombong. Tu dah kan, jangan sombong. Tak ada ke mana pun. Kemudian yang ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Penyeteruknya di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dan yang bestnya, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri, dia kata apa? Kalau orang lain dapat kegembiraan dan dia tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Dia dapat, dengan Tuan Saiful kita dapat pergi haji tu ni. Dengar agak tu. Macam tu je. Dia dengar sahabat kita naik pangkat. Yalah, ada 5-6 orang lagi, bukan dia seorang kan, ada. Tahu ni. Dan dengar dia beli kereta baru, senang buat loan sekarang ni. Dan dengar anak dia dapat semua A. Yalah, dalam semalam pun Kementerian Umum 20,000 budak, bukan anak dia seorang ni. Tak rasa apa ke? Dia patutnya happy. Dia dengar Tuan Saiful dapat pergi haji tu. Ya ke? Ya Allah, Abang nak jumpa dia lah Tuan. Kalau Tuan pergi tu, Tuan doakan saya tau. Saya pun nak pergi juga. Doakan saya. InsyaAllah, tak bersalah. Dah daftar belum? Belum. Jangan. Nak pergi daftar pun belum. Siapa yang baru daftar hari ni, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa Ram Bintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi. Mati hidup. Belum. Mati boleh. 3 kali. Tapi hari ni boleh buat rayuan lah. Dengar dia dengar dia naik pangkat. Ya Alhamdulillah, apa-apa boleh minta tolong dia. Macam tu lah. Minta tolong dia senang. Ini tak. Kalau yang dengki tu, yang confirm dengki, dengar Tuan Saiful dapat pergi haji tu. Tak pakai kabel pakainya tu. Tu confirm dengki. Dengar naik pangkat tak boleh jilat yang bos tu. Dengar dia beli kereta baru tak boleh curi duit tu. Dengar anak dia dapat semua macam anak dia seorang pandai. Tu confirm dengki. Dan dengar dia nak pangkat, boleh minta tolong dia. Dia dengar dia beli kereta baru, ya ke? Dia tu dah rajin tumpangkan orang kan, boleh kita tumpang kereta dia. Tadi isi minyak buat tidur. Dengar anak dia dapat semua A. Ya ke? Alhamdulillah, ada juga anak-anak staf kita yang pandai-pandai. Alhamdulillah. Macam tu lah. Kau dengar tak cerita pasal Abang Haji tu? Abang Haji mana? Itulah Abang Haji umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. Weh, Laki 80, bini 25. Terangkat kening.
Kan elok cakap Alhamdulillah dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Kan elok je tu. Ini tak cepat. Malam pertama mati tu. Cepat aja mulut tu. Kalau kau geram sangat, coba tanya budak perempuan, "Dik, kenapa kau pilih sangat Abang Haji tu? Kan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap dengan Abang Haji ni, dia romantik. Dia pandai gurau. Lepas tu kita orang makan suap walaupun kadang ada masalah. Masalah apa tu? Kadang ialah beli suap tu, abang, itu telinga. Dia tak perasan. Dia tak perasan. Telinga dengan mulut tak perasan lah. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah dia pakak, tak terang nak balas. Doakan yang baik-baik je. Doa baik-baik. Seterusnya apa? Percaya pada hikmah. Kita ni nak senang kerja, nak rasa merdeka jiwa ni, nak rasa syukur, percaya pada hikmah. Aku tak naik pangkat, tak apa. Kan? Aku tak naik pangkat, tak apa, tak apalah rezeki dia. Kau tengoklah, selagi mana dia dalam departmen kita, kita takkan naik pangkat weh. Memang ada wakil syaitanir rajim tu tiap-tiap pejabat tadi. Kau tengoklah APC, siapa dapat APC, pah dia, geng-geng dia je dapat. Kita ni apa weh? Ayat dia. Kadang khusus pun petikai. Kau tengoklah, khusus Sabah Sarawak tak dia, khusus luar negara tak dia, khusus di Putrajaya kita. Eloklah dekat, apa masalah kau? Kadang-kadang cuba tengok khusus, awak contohnya kan anugerah khidmat cemerlang kan, memang tak semua orang dapat. Lebih kurang 7 ke 8% daripada jumlah keseluruhan staf, tak ramai. Tapi cuba kita fikir balik. Okey, anugerah khidmat cemerlang dapat apa? Nombor satu dapat apa? Kita tengok duit apa? Sijil dulu. Sijil tu yang betulnya. Duit tu iringan. Contoh duit. Aduh. Siapa bahagian syiar sini? Mana bahagian syiar? Mana? Staf bahagian syiar mana? Ya, Cik Syaful tahulah bosnya. Staf dia mana? Semua tak mengaku. Cakap Cik Syaful, dia kata sini tak ada staf syiar. Cik Syaful, ha? Dia tak mengaku. Mana staf bahagian syiar? Cik Hafiz seorang. Cik Hafiz seorang je. Tu yang belakang-belakang tu syiar lah. Yang best bahagian syiar ni, kadang-kadang bila pejabat dah buat keputusan siapa dapat APC, dia dah nampak dulu senarai. Sulit dan rahsia kepala surat tu. Hello, kau nak belanja aku apa? Kau nak belanja aku apa? Kenapa aku tak faham lah? Tanyalah, kau dapat APC tu ni. Mananya kau? Senarai nama kau kat tangan aku. Tapi satu je aku minta, kau tolong jangan cerita dengan orang tau. Kenapa lah? Sebab ni sulit dan rahsia. Akhirnya lepas tu semua orang tahu tak? Tahu. Lepas tu mula bila nak belanja. Tu yang bila naik atas pentas terima sijil muka tak elok kan. Sebab modal dah banyak keluar. Itu sebenarnya bukannya duit tu, sebenarnya sijil tu yang mahal. Jadi tu saya selalu sarankan kepada pejabat-pejabat, jangan, mungkin tak ada duit, tak apa, bagi je sijil. Contoh, ada setengah pejabat macam marah semua, dia dah dengar dan nasihat saranan saya kata apa, markah SKT 90% ke atas pun bagi sijil. Bagi je sijil, sign, bos sign, pengarah HR sign pun tak apa, bagi, supaya dia ada benda yang dia nak simpan. Dia tak dapat APC tak apa, dia tak tahu dia akan kerja supaya maintain dapat sijil. Lepas tu kita frame kan, gantung kat rumah. Anak kata, Mama dapat markah A ya? Memang itu sikit tu, normally 95 and above. Yang kedua, tak pernah MC tahun dinilai. Tak pernah MC dapat sijil. Masa tu muntah darah pun kerja. Kau baliklah, kau dah muntah dah ni. Dia tak dapat sijil. Dia jaga tu kan. Yang ketiga, tak pernah punch card merah tahun dinilai. Suap gantung. Ayah, tak pernah punch card merah tahun dinilai ni maksudnya apa? Maksudnya ayah kau tak pernah lambat. Biasa tengok ayah lambat, ada caranya. Wajar apa?
Wajar betul bapaknya. Dah lah kau lambat, kau ajar lah budak tu. Tak, maknanya dapatlah anugerah Allah tertentu. That's why percaya pada hikmah. Mungkin Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan tak bagi kita APC, tapi Tuhan bagi keluarga bahagia. Tak terbayangkan duit. Dapat suami yang romantis. Balik, sayang, abang balik kerja ni. Sayang, abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam ni kalau tak nampak muka isteri abang saya. Kau tak payah nak geli-geli sangat. Aku happy tak aku cakap? Happy tak kalau suami macam tu cakap? Tengok buat terbiat. Itulah ayat dia. Jangan sampai ayat-ayat suami itu dihargai orang ketiga. Mesti isteri you bahagia kan? Dengan cara layanan you soft, you cakap romantik. Setakat ni you je cakap macam tu. Yang kat rumah tu tak pernah rasa pun. Dululah masa sebelum kahwin, salah satu ciri yang you nak lelaki apa dia? Suami. Satu ciri yang nak sangat. Dan banyak ciri lah, selain daripada iman bertakwa tu lah. Apa satu ciri karakter yang suka kat dia? Kelakar, lawak dia kata. Tapi bila dah kahwin, abang boleh serius tak? Tolonglah serius sikit. Dulu kau nak sangat aku kelakar. You ni kelakar lah. Mesti you gelak hari-hari kan? Tak ada. You je cakap macam tu. Jangan. Appreciate. Tak terbayar dengan duit. Ataupun dia bagi anak yang baik. Mama tak sihat. Mama dah makan ubat ke belum? Allah, anak yang kecil dia tanya. Mama dah makan ubat ke belum? Sejuk apa? Nak tengok sejuk perut. Tak boleh. Sejuk hati. Sejuk perut ni kombong kau tahu. Sejuk perut. Kalau anak kau tegur, Mama tak sihat. Mama nak ubat belum? Allah, anak mama. Kan macam ni. Ada jenis anak mama tak ada. Membohong kan. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Okey je. Tenang hati. Tuhan bagi macam-macam kat aku. Aku tak kisah pun. Aku tak dapat ni, tak apa. Tuhan bagi aku sihat. Malam tadi, lipat kain. Baring sekejap lah, tak lelap. Sampai pagi. Tak sempat minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi. Tak ada siapa pun bangun tadi kecewa. Kenapa hidup lagi ni? Tak ada. Tak ada kan? Bila hantarlah kain tu, tak, dah 5 hari dah macam tu. Boleh lipat baringnya, habis. Baringnya habis, lantak kau lah kan. Betul tak kan? Betul tak? Itu sebab belajar syukur. Itu je. Tak ada apa, happy hidup ni. Itulah. Tuhan ajar kita suruh menghargai nikmat ni Tuhan bagi kita. Kemudian apa lagi? Seterusnya adalah bertanggungjawab. Jangan suka menyalahkan orang. Kenapa tak siap kerja ni? Saya tak tahu. Tuhan dia yang letak file yang tak BJ saya. Saya tak tahu kenapa dia letak. Kenapa kalau tak BJ dia? Saya diarahkan. Siapa yang arahkan? Dia. Kenapa kamu? Bukan Tuhan ke suruh itu? Dah semua salahkan kita. Dia macam cerita bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Ubuk panjang. Kenapa ubuk panjang? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tak makan? Perut sakit. Kenapa perut sakit? Nasi mentah kenapa? Basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Tuan Saiful. Nampak boleh tulis dah report tu. Sebab dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja atas saya beria Sebagai kerut muka lepasnya apa. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Cakap. Tapi itulah. Menyalahkan orang. Akhirnya ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular. Bila tanya pada ular, kenapa engkau nak makan katak? Ular jawab 3 kali ulang sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Dan ayat hujungnya dah dipadam oleh Jabatan Akib Negara audionya. So what? Bila orang tanya tak boleh apa lah. Macam tu kan kita. Kenapa tak siap kerja ni? Minta maaf tuan, memang salah saya tuan. Saya terlupa, saya terlalai. Okey tuan, sekarang tuan nak saya dapat apa?
Itu je. Kita kena gemar. Cuba ada hikmah dia. Contohnya Mira bukan nama sebenar. Mana Mira? Mana Mira? Ha? PA bos. Dia tak datang. Dia tak datang. Okeylah Liza ni Liza. Mana Liza? Zila. Nama kau apa? Maria ni Maria. Suzy. Suraya. Nama kau Rogayah ke apa? Zaleha ni Zaleha. Iha. Nabila. Ila. Woi, nama kau apa? Anis dan Anis. Ayu. Putri. Mana Putri? Mana Putri? Dia puji kau sebut nama aku. Contohlah Putri kan. Bos panggil. Putri bagian mana Putri? Apa bagian apa? Perancangan strategik. Bos panggil. Putri, siap. Ada apa tuan? Ni, tolong siapkan paperwork ni. Hari ni juga kena siap. Tapi tuan, kebetulan saya banyak kerja lah. Boleh tak suruh lain? Saya suruh awak kan? Buat lah. Putri pun ambil masuk. Kau tengok dia mengamuk kat meja ni. Aku je kena. Mana dah? Apa saya tengok? Kawan pun kena marah ni. Kawan ni contoh lah. Putri tak macam tu. Ni contoh. Lepas tu kelima. Balik lu Putri. Baliklah kau tambah. Aku banyak kerja ni. Kena marah dengan kawan ni. Oh telefon suami. Mana jemput anak balik sekolah ni. Banyak kerja ni. Benda dah bos ni. Time ni dah buat kerja. Kena marah. Suami tak bersalah pun kena marah ni. Lepas tu pukul 10 malam baru siap. Dia pergi kat meja bos ni. Nah, ambil kau. Puas hati kau. Sebab masa tu bos dia dah balik. Tu dia berani buat macam tu. Kalau tak, dia tak buat macam tu. Malam tu suami dia dah cakap dengan apa? Malam tu dia balik rumah pun mengamuk sepanjang perjalanan tu. Marah, boleh lambat. Orang nak minta jalan pun dia marah. Nak minta ke tidak? Balik orang tu tak jadi dia minta balik orang. Dekat rumah pula suami dia panggil anak-anak. Anak-anak semua dah makan anak yang bungkus tadi. Dah makan dah. Okey, dah makan, letak je pinggan tu dalam sinki, tak apa nanti ayah basuh. Masuk dalam bilik, kunci pintu, jangan keluar walau apa pun bunyi yang kau dengar malam. Dia dah tahu dah mak dia ni mengamuk teruk. Lepas tu mak dia sampai rumah. Assalamualaikum. Ui, marah lagi. Sabarlah, cubalah sabar. Lu sabar. Cuba kalau abang kena. Boleh sabar? Tak boleh. Abang pun tak boleh. Macam itulah contohlah. Dan tadi abang nak bungkuskan makanan dah. Nanti Amin. Siapa yang bungkus? Suruh masak ni. Nampak? Ui, ini memang neraka ni. Confirm neraka. Tapi bukan Putri ni lah. Lain. Selang 2 minggu, bos masuk mesyuarat pengurusan. Alhamdulillah, saya nak maklumkan paperwork yang kita dah angkat kepada kementerian apa ni, kita letak pada menteri, telah pun dianggap sebagai paperwork yang terbaik dan dah diluluskan. So terima kasih lah. Saya dengar Putri sampai ke 10 malam itu rasa Putri marah ke tak? 10 tu macam tu ke? Tak. Putri cakap, tuan, itu kan tanggungjawab. Disebabkan itu, pertimbangan bos dia lain, baguslah dia boleh siapkan kerja, ikut deadline. Contoh, kita mungkin tak suka pada benda tu, tapi rupanya ada hikmah dia. Cakap tadi, ada kebaikan dia. Kemudian seterusnya respon positif. Tiba-tiba naik skala dekat notice board. Mulai berapa bulan semua staf hendaklah hantar klaim begini. Tidak lagi dibenarkan begini. Mulai berapa bulan semua staf hendaklah macam ini, hendaklah ikut syarat-syarat macam ni. Tap sign oleh ketua pengarah. Oh, tengoklah. Yang marahkan notice board. Tak benda lah. Dia tak faham kita ni. Nak mati ni apa benda lah. Habis jalan lah. Apa benda lah. Semua nyusahkan orang. Marahkan notice board. Yang seorang tu lagi pula, korang benda-benda ni buatlah, akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula, pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik, kalau dia nak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Tak ada. Tu sebabnya ikut, dia dah bincang dekat pensyarah apa, pihak pengurusan tertinggi dah bincang lah. Buat aja. Dan last sekali, ikhlas. Apa maksud ikhlas? Apa maksud ikhlas? Ikhlas. Ni okey lah jawab. Saya pernah ceramah dekat satu masjid kat Kuala Pilah tu. Saya ceramah maulud. Makcik apa maksud selawat makcik? Makcik apa maksud selawat? Ada satu makcik tu menyahun tu. Nak ceramah lah, tanya pula. Dia kena marah pula tu. Salah pula aku tanya soalan.
Samsing macam dia sound aku balik. Kan? Dah. Maksud ikhlas ni berbuat sesuatu perkara tidak mengharapkan apa-apa balasan, wa imma terima kasih pun tidak diharapkan. Tu ingat tak mamak kita dulu kalau tolong orang kenduri ke apa, dia tolong kemas, tolong ni kan. Lepas tu orang cakap apa? Terima kasih lah kau tolong aku. Tak ada apa lah kau ni. Kau ni terima kasih. Tak ada benda pun. Dia marah orang terima kasih kat dia. Sekarang ni lain pula. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Apa benda ikhlas macam tu? Apa yang kau harap dengan terima kasih dia tu? Betul tak? Itu beza orang dulu dengan sekarang. Malahan maksud ikhlas yang lebih mendalam membuat sesuatu tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Mengharapkan pengiktirafan manusia, kita akan kecewa. Minta-minta lah Tuan Saiful nampak aku kerja-kerja, minta aku naik pangkat, kita akan kecewa. Sebab Tuan Saiful juga manusia, orang lain manusia, penilaian dia terbatas. Apa dia nampak, penilaian bincang orang lain, orang bagi pandangan-pandangan, akhirnya kita buat keputusan macam ni. So jangan berharap pada manusia, berharap pada Tuhan. Contoh minta-minta lah anak aku dapat semua, mintalah anak aku dapat keputusan terbaik dalam peperiksaan SPM hari ni ya Allah. Anak aku nak ambil keputusan hari ni ya Allah, beri keputusan terbaik ya Allah. Yakin? Anak balik muka macam mana? Macam mana? Cakap dapat 9E. Dia teringat tadi aku dah doa yang terbaik, mungkin ni yang terbaik. Yakin? Nak buat macam mana? Dah tu je, setakat tu je otak kau. Oh mak terimalah. Kan? Ada juga yang pandai ikut abah kau lah. Dia salah pula kan. Jadi lah mak tak marah ke? Nak marah macam mana? Kau dah usaha kan? Mak nak cakap apa? Patut dia sendiri dia rasa bersalah. Tak sepatutnya aku balas pada mak aku besar macam ni. Diam-diam dia kerja, dia sambung belajar, dia buat apa? Dia ambil periksa tampal keputusan. Paper Julai dah tak ada, sekarang paper Jun. Paper Jun, Januari ada, Mac ada. Dia buat, dia tampal, dapat masuk kolej. Masuk kolej, dapat masuk universiti. Dapat masuk universiti, dapat kerja, dapat dia tolong mak dia bulan-bulan. Jadi betul tak 9E tadi keputusan yang terbaik? Betul. Sebab tu ikhlaskan hati kita. Tu je. Aku kerja, aku tak naik pangkat. So, buat macam mana? Dengan ini kita umumkan semua orang naik pangkat. Semua, tak seorang pun. Semua saya umumkan sekarang merupakan pengarah bahkan khidmat pengurusan. Nak mampus. Weh, kita mengarah. Siapa yang kau nak arahkan lepas tu? Tak boleh lah kan? Mana boleh? Tak logik kan? Biarlah seorang je pengarah. Apa beza pengarah dengan ni? Kita tengok grade 19 balik pukul 5, grade 22 balik 5.30, grade 41 balik pukul 6, 44, 48 lepas maghrib, 52 ke atas. Mesti Tuan Saiful dah grade berapa dah? Itu memang pukul 10 malam ke atas. Yang ketua pengarahan memang tidur sini terus sampai tak balik lah. Tak, maksudnya nak beritahu tanggungjawab besar. Kita ni kenapa nak minta tanggungjawab besar-besar apa? Saya pernah jadi pengarah dulu. Risiko dipersalahkan tu besar. Ni macam ni, kita tak boleh. Macam kita, contohnya siapa nama puan? Sabariah. Puan Sabariah tak terfikir. Sabariah namanya. La ilaha illallah, tak terfikir. Yang sebelah? Nazar. Puan Sabariah kerja di departmen mana? Unit bayaran. Sama, memang tak boleh berpisah lah. Memang betul. Nah, kalau kita pergi mesyuarat, bos kan ni lapor diri siapa? Bos apa? Dia pun lah. Okey, contoh sekarang ni saya nak minta bila boleh buat keputusan tentang ini. Macam mana saya nak tahu lah macam mana status ni. Kalau kita tak tahu apa kita cakap? Nanti saya akan rujuk dengan pengarah saya lah. Nanti apa-apa saya akan maklum dalam mesyuarat akan datang lah. Betul tak? Tanya Tuan Saiful, dia boleh tak cakap macam tu? Saya akan refer pula kepada tak ada. Dia pengarah dah kot. Dia kena jawab dah. So kalau tak boleh jawab, ni yang bawah-bawah ni balik nanti kena lah. Betul. Saya tahu lah saya jadi pengarah dulu macam mana. Kita dah tak boleh nak salahkan orang. Tu sebab jadi orang bawah ni lagi bagus. Pukul 5 dah boleh bincang dah. Malam ni pasal malam mana? Tanya Tuan Saiful, dah berapa lama tak pergi pasal malam? Kan? Berapa lama tak pergi pasal malam? Ya, tu sebab jangan kita minta tanggungjawab tu.
dan percaya cakap saya kerja dekat jabatan apa? Jabatan Pertanian. You all takkan kaya. So saya tidak tahu respon. Tahu tak cakap? Bukan. Sebab maksudnya kaya tu sendiri subjektif. Kata orang cakap, okay, dengan ni saya umumkan bahawa semua staff yang hadir pada hari ini, yang online pun tak dapat sebab kejap tutup, kejap bunyi suara. Jadi dengan saya umumkan, semua orang kita berikan insentif keuangan sebanyak RM300,000 setiap seorang, akan dibayar dalam akaun masing-masing selewat jam 5 petang ni. Saya nak tanya soalan ni, Puan Sabaria, dah rasa kaya ke belum RM300,000? Belum. Ini bayaran tu. Okey, Puan, siapa nama Puan? Puan Asia. Oh, saya tak ingat nama tu tadi. Puan Asia, rasa dapat RM300,000 dah kaya belum? Dah. Tuan. Yang peluk tubuh tu, yang ada logo, dia yang paling pertanian sekali ni, ada logo pertanian. Tak rasa dah kaya belum RM300,000? Belum lagi. Tuan tu yang tengah garu kira rasa banyak fikir daripada tadi tu. Dah kaya belum RM300,000? Cukup bayar hutang. Dah kaya belum rasanya? Belum. Okey, belum. Okey, nampak. Tengok cara orang kaya, mak. Belum kaya. Dia lain dah lain. Tu yang pakai semata tu, yang belakang tu. Praktikal ke apa? Maknanya kau nampak paling muda di kalangan semua ni. Sama nama? Syazwan. Rasa dah kaya belum RM300,000? Belum, tengok. Ada yang cakap kaya, Puan Asia je cakap kaya. Dia kan tak kaya. So macam mana? Tapi silap-silap ada yang dah dapat RM300,000 tu. Besok jumpa. Tuan Sepul, saya nak berhenti lah. Saya nak kejar cita-cita saya. Dengan RM300,000 tu dia nak buka restoran lah, dia fikir nak pergi berjalan lah, nak pergi berehat lah, mungkin kan. Itu sebabnya kaya itu sendiri subjektif. Sebab Nabi dah sebut, anak-anak Adam kalau dia beri 2 lemah emas, dia akan minta lemah yang ketiga, tak pernah cukup. Jadi kerja ni jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ni merdeka ni, apa gunanya merdeka? Harganya apa merdeka? Terlondeh sana, terlondeh sini, menjerit sana, menjerit sini. Tengok budak-budak muda macam mana. Hari tu, mereka ke kita? Saya nak cerita fakta di media sosial, masalah sosial kat negara-negara kita. Hari tu seorang mak dan seorang anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Mereka ke? Mak dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Maknya pagi, anak tu malam. Anak ni, mak ni janda ni, bawa pergi kelab malam, mabuk-mabuk, bawa laki tu balik. Laki tu rasa dua-dua, kuasa Allah mengandung dua-dua. Melahirkan anak pada hari yang sama. Apa nak jadi budak tu? Budak 2 orang tu adik-beradik ke pak saudara? Cakap. Betul tak? Lagi teruk pada keluarga 69. Tu, yang ada satu lagi kes, dia melahirkan, seorang perempuan ni melahirkan anak luar nikah. Di rumah dah ada 6 anak luar nikah, lahir yang ke-7. Bapaknya tak ada. Yang ke-7 tadi kata apa? Tak apa, saya yakin ada yang kata, dia dah janji nak tanggungjawab je. Bayangkan tu. Tu belum cerita dah elok-elok lahir senapang, tiba-tiba nak jadi perempuan. Puteri je faham. Tak pening kepala. Dia kait elok pakai jubah, tiba-tiba pangkat bah pakai telekung. Tak pening kepala. Tapi bukan orang Malaysia lah. Orang Thailand ke orang mana dah? Australia. Tu yang cerita budak perempuan itu yang kena tikam. Lepas tu belah perut, keluarkan janin, buang dalam parit, bakar. Esok pagi datang, nyala petrol lagi, bakar lagi. Macam mana kata mereka tu? Maksud saya kata tadi, jangan kejar kaya. Kerana bukan duit tu, macam tadi, bukan kebebasan tu sebenarnya, tapi hidup kita nak ada paturan. Akhirnya hidup dunia kita ni, kita nak kejar bahagia. Kejarlah bahagia, kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Deep kan? So nak dapat bahagia pula dalam kerja, kena dapat
keberkatan. Nak dapat keberkatan, ada 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang tak berkat rezekinya, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Umpama minum selautan air tapi dahaganya tak pernah hilang. Dia sikit cukup, banyak siap boleh kongsi sedekah dekat orang lagi. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik rumah nampak isteri tengah basuh pinggan. Saya dah cukup. Pergi masuk dalam. Suami sambung basuh pinggan dengan tahap pakai jaket logo pertanian. Seronok tak dapat suami macam tu? Seronok tak? Seronok, walaupun tu lah sekali nanti 365 hari happy dah. Ataupun suami balik, saya ni ambil ni spa, ni voucher spa muslimah pergi Sabtu ni. Habis anak-anak abang jaga pergi. Nanti massage, pedicure, manicure, cuci rambut semua pergi buat. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun abang booking je, kau bayarlah sendiri. Kau ngajar macam tak ada mana bayar dah. Ataupun suami balik, sayang, saya bancuh air, sayang, kita minum sama. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih ni, lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang? Kuih apa bawa? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Cuba tengok dalam tu, kuih cakui. Cakui kan couple tu kan, makan bersuap. Happy tak? Happy. Nampak tak? Suami balik kan, suami balik tengok isteri, abang seronok tengok abang balik, rindu sangat. Macam tu lah. Ni balik, baru balik, dia memang baru balik. Kau tanya kenapa? Baru balik bang. Apa tu? Tak, baru nak pergi buta. Kan dah dapat. Siapa suruh juga? Abang, tengok abang pun tahu mesti abang lapar kan. Tadi abang memang lapar, tapi bila tengok muka isteri abang, hilang lapar. Abang cerita tahu je tak masak ni. Tak masak. Gurau je lah masak. Happy. Yang ketiga, tanda berkat rezeki apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia. Anak dapat nombor 1 dalam subjek, happy. Anak dapat terbaik sahsiah, happy. Anak-anak dapat nombor 3 daripada dalam kelas, 50 orang dalam kelas dapat nombor 3, happy. Kadang orang perempuan boleh menangis so tengok anak. Anak kita dah kombo dah, Pak. Allahu Akbar. Suami kata, kau sabar sikit. Ini kombo tadika ni. Bukan kombo kolej yang kau lebih-lebih sangat. Kau cuba kawal perasaan kau. Kombo tadika. Mengarung macam tu. Yelah dia dah tengok anak pakai robe macam tu. Sabar kak. Sabar tak. Dah kuyup tisu kau tukar tisu lain. Kesian kau nak tengok. Iya, betul lah. Kadang kita tak sangka kan tengok anak kita macam tu. Orang perempuan kan memang macam tu. Tapi lelaki ni dia nak kawal sebab dia tengok bini dia nangis. Kan dia nangis sama. Dah lah kau jangan. Ni kau tadika ni. Kemudian yang keempat, apabila suasana tempat kerja, suasana kejiranan, masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Juga tanda keberkatan rezeki. Seterusnya adalah apabila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan. Mudah nak buat benda baik, mudah nak mengaji, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah nak buat kejaman. Minta gantikan aku boleh tak? Aku cuti besok kau tolong cover kalau buat puasa. Okey, babak di file kat aku. InsyaAllah nanti aku jaga. Senang nak tolong orang. Dan yang seterusnya keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda rezeki berkat. Tapi itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak kira. Tu kau yang order, faham? Bang, dia dah berkat datang lagi. Tak. Itu kau yang order, kau jangan kira. Asal barang sampai berkat. Tak. Samsul Debat baru cakap semalam, order lagi, order lagi. Bukan. Dia kira datang, adik-beradik, saudara mara, kawan-kawan, kita jamu dia makan. Itu semua baru berkat. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan. So, bila cerita tentang kemerdekaan yang sebenar adalah bukannya kemerdekaan secara mutlak. Tapi kemerdekaan itu masih lagi dengan batasan mengikut acuan kita sendiri. Masih lagi kehidupan beragama. Itu sebab bila kita merdeka, kita ada perlembagaan besar, kita ada rukun negara, percaya pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan. Apa lagi? Keluhuran perlembagaan, kesopanan dan kesusilaan. Maknanya kita ada garis panduan dia, ada guideline dia. Kemudian apa lagi? Seterusnya, saya nak petik hadis Nabi
Nabi sebut anak-anak Adam beri dulu lembah emas, dia minta lembah ketiga, tak pernah cukup. Tetapi Nabi sebut cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Dan Nabi juga pesan manusia yang paling kaya, lah boleh kaya rupanya, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Ingat, cukup dengan apa dia ada, itulah manusia yang paling kaya. Nabi sebut juga tangan di atas lebih baik pada tangan di bawah, memberi lebih baik pada menerima. Jangan sebut aku tak dapat ni, aku tak dapat ni, aku tak dapat ni. Memberi lebih baik. Dan Nabi juga sebut banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Hidup kita antara B dan D, birth and death. Hidup kita antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. Antara B dan D ada satu huruf kat tengah, iaitu C. Kita ada choice hidup yang macam mana kita nak jalani. Jalani hidup gembira, happy, ikut peraturan, integriti jaga. Biarlah pangkat tak naik, kita kerja elok, ada Tuhan bagi kat kita. Tuhan bagi mak kita panjang umur. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, balik raya dah tak sama. Betul, tanyalah. Ayah tak ada pun dah tak sama. Ada orang tu kehidupan ni, dia ada 5 anak dulu, tiba anak seorang sakit meninggal, tak sama. So maknanya kita kena halusi hidup kita balik. Oh, aku kena belajar bersyukur. Kita ada 7 benda kita nak dalam dunia ni, Tuhan dah bagi 6, kita sibuk cakap satu benda kita tak dapat ni. Aku rezeki aku memang tak ada, rezeki aku tak ada. Salah cakap macam tu. Sebenarnya bukannya tak ada rezeki. Bila kita minta satu pada Allah, ada 3 keadaan. Pertama, Tuhan bagi sama macam kita nak. Kedua, Tuhan tak bagi sama macam kita nak, Tuhan bagi lagi baik lagi daripada apa kita nak. Dan ketiga, Tuhan tak bagi atas dunia, Tuhan simpankan tak akhirat besok. So sangka baik. Itu je. Okey? Jadi saya faham tanda-tanda signal diberikan tu, saya faham. Kalau dah mula letak kat telinga jam tu, mana saya faham lah kan. Maknanya insyaAllah. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembang kalah menjadi intan.